Pada zaman dahulu kala, terdapat sebuah kampung yang tersohor di bawah perintah kerajaan Temasek. Kisah bermula di kampung Tanjung Pasir apabila terdapat dua putera kerajaan Temasek mendurhakai kedua orang tua mereka. Perebutan harta menjadi asbab putera-putera itu dihukum dan diusir selama 40 hari dari kerajaan untuk pergi ke kampung Tanjung Pasir dengan melakukan hal-hal yang baik kepada masyarakat tempatan. Ketidakserasian perwatakan kedua adik-beradik ini menyebabkan putera Jamal diperintahkan untuk membantu rakyat dalam penternakan, sementara putera Salim membantu dalam pertanian. Maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami, maafkan kami. Hei, malang sungguh nasib kita, Salim. Ini semua salah Kakanda, sehingga kan Ayanda sanggup mengusir kita ke kampung ini. Kita berdua yang bertanggung jawab dalam hal ini. Aku tak sanggup membayangkan hidupku sebagai seorang petani. Sudahlah engkau, Salim. Ikut sahajalah perintah ayahanda kita. Lagipun, muka engkau sudah pun mirip seperti seorang petani. Baguslah diriku sebagai seorang petani daripada engkau, Jamal, seperti kambing sudah kulihat. Di tengah pergaduhan dua orang putera tersebut, datanglah seorang penghulu kampung Tanjung Pasir menghampiri mereka berdua. Penghulu terlihat kehairanan dengan dua orang manusia yang tiba-tiba datang bergaduh di hadapan kampung mereka. Makin lama penghulu itu memandang gelagat mereka berdua. Akhirnya penghulu terus sedar bahawa kedua-dua orang tersebut merupakan putera-putera Raja Temasek yang sedang diperkatakan oleh rakyat kampung di situ. Mengikut kabar yang dikatakan, didapati bahawa mereka berdua selalu bergaduh antara satu sama yang lain, menyebabkan mereka berdua diusir oleh ayanda. Maafkan Patik kerana tidak mengenali kedua putera ini. Patik ini merupakan penghulu kampung Tanjung Pasir. Wah, kebetulan sekali. Baru sahaja kami tiba di kampung ini. Maka bolehlah kita bertanyakan kepada si penghulu ini di mana rumah kita berada. Baguslah engkau datang, makcik tua. Tak perlu aku susahkan diriku untuk mencari kau. Putera Jamal dan putera Salim, marilah ikut Patik. Patik akan menghantar kalian berdua untuk pergi ke tempat tinggal. Penghulu pun pergi membawa kedua orang putera tersebut ke sebuah rumah di hujung kampung Tanjung Pasir. Namun, setibanya di sana, kedua orang putera tersebut terkejut dengan keadaan rumah yang begitu sederhana. Putera Salim tampak tidak mempercayai bahawa ayahanda mereka begitu marah sehingga sanggup berbuat sedemikian. Inikah rumah yang engkau maksudkan, wahai penghulu? Ya, benar, tuanku putera Jamal. Inilah rumah yang akan menjadi tempat tinggal tuanku berdua. Mengapa buruk sekali rupa rumah ini? Adakah engkau lupa bahawa kami ini merupakan putera daripada kerajaan tersohor? Sedangkan lihat wajahmu pun aku tidak tahan, apatah lagi rumah ini. Jaga percakapanmu, Salim. Aku pasti ayahanda mengawasi kita. Engkau mahu lagi ayahanda menambahkan hukuman kita? Tapi sudah, terima saja hakikatmu jika ingin berbuat baik dan kembali ke istana. Jika begitu, Patik memohon diri dahulu, tuanku berdua. Patik mahu selesaikan urusan yang lain. Angin menghembus mencium pipi tiga gadis desa. Terlihat riang tawanya, bertambahlah manisnya. Hari siang membawa tawa, tawanya hilang tak ke mana. Mencari-cari bujang idaman, munculnya lagi tak terlihat. Apakan daya tadi tamihak pada kita? Mawar? Dayang, manakah dia?
Wahai saudari, manakah dia? Dinda di sini setia menunggu. Apa ni Dayang? Kalau jodoh tidak akan kemana. Tapi Mawar tak nak kahwin. Kenapa Mawar? Perkahwinan memerlukan seorang jejaka. Tidak mengapa Mawar. Melati akan carikan Mawar jejaka yang tampan, berani dan gagah untuk Mawar. Engkau pun tiada, sibuk nak carikan orang lain. 15 hari berlalu dengan begitu pantas. Kedua-dua putera itu terserempak di sebuah pondok. Lama kita sudah tidak bertemu, Adinda Salim. Benar sekali. Bagaimana dengan engkau sekarang? Baik. Bukan engkau, tetapi penterakan engkau. Sungguh lucu. Dinda bergurau sahaja. Marilah kita berjalan-jalan kelilingi kampung. Baik, mari. Semasa mengelilingi kampung, cuaca berubah menjadi mendung. Hari mulai gelap, anginnya bersepoi-sepoi menjadi kencang seperti hujan lebat mahu melanda. Semasa mereka sibuk berlari-lari anak untuk mencari tempat teduh sebelum hujan melanda, tiba-tiba seorang nenek kebayan muncul di tempat mereka. Wahai anak muda yang gagah dan perkasa, nenek ingin meminta bantuan kamu untuk mengangkat barang itu ke pondok. Tentu saja boleh Nenek. Mal dan Salim terburu-buru mengangkat barang nenek itu masuk ke dalam pondok sebelum hujan melanda. Terima kasih anak muda kerana sudi membantu. Sebagai balasannya, nenek ingin memberikan kamu botol air yang mampu mengubah kamu menjadi orang yang lebih berkuasa. Hah? Apa itu Nenek? Orang berkuasa? Kami memang orang berkuasa di sini. Kami Nenek, kalau diberikan air untuk menjadi orang berkuasa, kami tidak mahu. Kalau air kopi, kami mahu. Tapi air ini mampu menunaikan segala permintaan yang kamu ujarkan. Dengan syarat, kamu tidak boleh sombong, riak dan angkuh. Kata dulu, kiranya kamu ingkar, nenek akan kembali dan mengambil semula kuasa tersebut. Ingatlah, sesudah dahulu pendapatan, setelah kemudian tiada guna. Dan Salim membulatkan mata mereka ketika mendengar semua itu. Lalu, nenek itu pun hilang di hujung jalan. Mereka hanya memerhatikan nenek tersebut jalan tanpa berkata apa-apa. Hai Jamal, cuaca tiba-tiba baik kembali. Aku haus nih. Apa kata kita minum air ini? Aku rasa nenek itu berbohong. Mana ada air sebegini boleh jadi kuasa sakti? Baiklah. Kakanda juga rasa begitu. Sebuah pagi yang indah, terlihat 3 orang gadis yang sedang duduk di sebuah pondok. Menunggu sendiri, menunggu jejak keidaman. Hati ini telah ternanti-nanti, dia datang membawa pinangan. Dayang, ku dengar bahawa ada kedatangan 2 jejaka putera dari kerajaan Temasik. Benar, ibunda ada berkata kepadaku pagi tadi. Katanya kedua putera kerajaan tersebut sungguh elok dan segak. Dayang terkejut lalu terus berpaling mendekati Mawar dan Melati. Benarkah katamu itu Melati? Jikalau begitu, aku ingin mendapatkan hati salah seorang daripada mereka berdua. Jika begitu, aku akan mengambil yang seorang lagi. Jadi, aku dengan siapa? Kau biarlah mengalah dulu Melati. Kau kan yang paling muda antara kita. Ish, mana boleh begitu? Siapa cepat dia dapatlah. Kami sudah tiada juga Melati. Kalau jodoh tak kemana, ke kanda idaman Adinda.
Malam ni sendiri berkata, kalau jodoh tidak kemana, apalah saja pangkat dan harta jika cinta sudah bersemi. Di tengah Dayang meneruskan angan-angannya dan harapannya untuk menemui kedua putera kerajaan itu, terlihat kelibat dua orang lelaki dengan segaknya berjalan ke arah mereka. Rupa-rupanya, kedua lelaki tersebut ialah Putera Salim dan Putera Jamal. Kakanda, aku melihat 3 orang gadis yang manis di tasi itu. Mari kita hampiri. Urusan kita masih belum lagi selesai di sini. Urusan tersebut tidak terlalu penting jika ingin dibandingkan dengan perkara ini. Engkau ni Salim, marilah. Sungguh sedap ikan sekilan. Hai adik manis, boleh kita berkenalan? Pergi ke Tasik membeli berudu. Amboi, berilah salam dahulu. Assalamualaikum Andinda sekalian. Kami berdua hanya berjalan di sini dan berhenti apabila melihat kamu bertiga di sini juga. Keanggerangan kamu berdua, sepertinya wajah kamu berdua tampak asing di kampung ini. Kami berdua ini merupakan putera kerajaan Temasek, kerajaan tersohor yang memerintah negara ini, termasuk kampung kamu ini. Mereka bertiga terkejut mendengar pernyataan Salim itu. Ternyata, kedua lelaki tampan ini merupakan putera kerajaan tersohor. Mawar dan Melati berasa malu berhadapan dengan mereka. Dayang dari tadi tidak berkata sepatah pun, tiba-tiba Petah berbicara mendengar ucapan putera Salim. Benarlah kata Ibunda Melati. Apa yang benar? Ibunda Melati berkata bahawa kedua jejaka kerajaan yang datang ke kampung ini sangat tampan. Putera Jamal tertawa mendengar. Siapakah namamu, wahai gadis manis? Namaku ialah Salim, Putera Salim. Beta merupakan putera kedua dalam kerajaan Temasek dan ini merupakan abang Beta, Putera Jamal. Diriku pula bernama Mawar dan inilah Melati. Selamat berkenalan tuanku berdua. Patik berasa gembira dapat mengenali tuanku berdua. Tuanku berdua tidak mahu tanya Patik. Cik manis ini siapa pula namanya? Pinggangku yang ramping, kulitku yang putih, alisku yang lentik, mukaku yang cantik, badanku yang molek. Tidakkah kau cinta? Marilah ke kanda jantung hati. Kakanda, aku rasakan aku sedang dilamun cinta. Dengan siapa engkau jatuh cinta, Adinda? Dengan diriku sendiri. Dengan salah seorang 3 gadis yang kita kenal tadi lah. Aku pun merasakan begitu. Kiranya siapa yang engkau suka? Sudah tentulah si manis Dayang. Tidak, aku pun turut merasakan benda yang sama. Wahai si gadis manis Dayang, berikanlah hatimu itu padaku. Mawar, Melati. Ada apa Dayang? Aku rasa aku telah jatuh cinta dengan Jamal. Sejak yang kita kenal kemarin itu. Baguslah, tapi bersedia engkau menghadap patah hati yang hebat apabila cintamu ditolak. Ish, engkau ni Mawar. Getaran jiwa melanda hatiku.
Jamal pun bergegas pergi menjumpai Dayang lalu menyatakan perasaannya itu. Assalamualaikum Dayang. Waalaikumsalam. Sebenarnya Adinda getaran jiwa melanda hatiku, tersusun nada irama dan lagu. Dayang paham kan maksud abang tadi? Patik juga merasakan hal yang sama. Bagaimanakah si Dayang boleh jatuh cinta dengan Salim dengan begitu cepat? Adakah ini dinamakan jatuh cinta pandang pertama? Jangan pandang-pandang, duduk renggang-renggang. Bertambah sayang. Kesilapan Salim dalam menggunakan kuasa sakti menyebabkan kuasanya ditarik kembali oleh nenek. Maafkan saya nenek, saya ingkar akan arahan nenek. Tolonglah kembalikan kuasa itu kepada saya. Saya berjanji akan menggunakannya dengan baik selepas ini. Tolonglah nenek. Sekarang saya kembali untuk mengambil kuasa kamu. Dan saya tidak akan mengembalikannya karena kamu telah ingkar akan arahan. Salim, apa? Mesti engkau menggunakan kuasa sakti yang diberikan oleh nenek tua itu kan? Mana ada? Jangan kau menipu. Aku tahu. Seharusnya engkau menggunakan kuasa sakti yang diberikan nenek itu untuk tujuan yang betul. Bukan demi percintaan. Sudahlah. Salim! Salim berasa tidak puas hati akan nenek tersebut dan pergi ke perigi tersebut semula untuk minum air yang menjadikan ia berkuasa dulu. Malangnya, perigi tersebut tiada air. Salim hanya mampu terduduk di tempat itu dan memikirkan di manakah ia pergi. Salim hanya mampu mendengus dan berasa kesal. Jamal yang mengikutinya cuba untuk menghalang Salim pergi, akan tetapi Jamal tidak termampu dan berhenti lalu hanya mendiamkan diri melihat Salim pergi yang membawa diri. Tuai padi antara masa, esoklah jangan layu-layuan, intai angin antara nampak, esoklah jangan berduri